السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بالعالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله افتح لنا أبواب الخيرات وافتح لنا أبواب العلم وباب الجنة. اللهم فقهنا في الدين وعلم تأويل. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Alhamdulillah, bersyukur dan bersyukur kepada Ta'ala atas keizinannya memberikan ruang kepada kita, peluang kepada kita sekali lagi berada dalam Ramadan yang penuh barakah ini. Dan kita pun menanti-nantikan, mendoakan untuk sampai bulan Ramadan. Moga-moga kita dapat mengisi Ramadan ini dengan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Dan puasa kita, puasa yang saimin, saimun, saiman, puasa yang diterima Allah, puasa al-anbiya dan mursalin, puasa khawas-khawas atau apa istilah saja yang mengisyaratkan puasa yang terbaik, yang diredai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang bukan sekadar tidak makan dan tidak minum, tapi puasa yang meninggalkan segala kehendak syahwat, kehendak nafsu ammarah, juga lawamah, dan kita berpuasa untuk mencapai nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, atau mana-mana istilah tahap ketinggian martabat yang tertinggi dengan orang-orang berpuasa. Terima kasih kepada pihak Wadah Pencerdas Oman yang memberikan ruang kepada saya untuk berbicara tentang ini. Untuk tazkirah sebelum bersungkai, bersungkai istilah dengan lagu Brunei yang Darussalam, bersungkai berbuka puasa. Untuk sedikit perkongsian untuk menambah baik amal kita, khususnya amal Ramadan. Yang Ramadan ini merupakan panggil bulan tarbiyah ruhiyah, tarbiyah qalbiyah, atau dipanggil juga sebagai madrasah Ramadan, atau apa istilah saja, menunjukkan bulan-bulan proses, bulan tarbiyah, bulan mendidik hati nurani ini menjadi hati yang bersih, suci dari segala sifat-sifat yang dibenci Allah Ta'ala, sifat mazmumah, dan diisi dengan sifat-sifat yang disukai oleh Allah Ta'ala, sifat mahmudah. Tajuk yang cantik, penyucian jiwa. Terima kasih kepada penganjur. Dan saya pun juga berminat tajuk ini, cuma hanya minat. Kemampuan untuk mencapainya amat jauh dan lebih jauh, dan sangat jauh lagi. Namun sedang berusaha, dan akan berusaha, dan terus berusaha untuk mencapai jiwa yang suci, jiwa yang murni, jiwa yang bersih, jiwa yang bercahaya, yang bersinar, seperti yang dikehendaki oleh Islam itu sendiri. Kita boleh berbicara caranya. Persoalannya, bolehkah jiwa ini, hati nurani ini bersihkan tempat seperti ini? Seperti di pantai, atau di kasino, atau di pasar, atau tempat kelab lumba kuda, atau berbagainya, atau di padang bola, padang tenis, badminton, golf, sebagainya. Ya, mungkin ada boleh. Ada yang pernah mendapat hidayah tempat begini. Mungkin dia tidak nafikan hidayah Allah Ta'ala. Ada orang pelaku maksiat yang hebat, tetapi akhirnya jadi insan saleh, insan yang bertakwa, insan contoh yang terbaik. Banyak sejarah Islam berlaku. Namun, lazimnya bukan di situ. Tapi situlah tempat nafsu yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Inna nafsa lamad bisu. Inna nafsa lamar bisu. Nafsu kita sengaja mengajak pada kejahatan. Ini tempat-tempat yang masyhur dengan kemaksiatan, kejahatan. Dia nafikan adanya baik, tentunya. Pasar tentulah tempat baik mencari rezeki.
dapat mendapat habuan makan minum, tetapi banyak perkara yang boleh berlaku situ. Namun, usaha kita juga untuk memperbaikinya supaya pasar juga di tempat yang ingat Allah Ta'ala. Di pantai juga tempat ingat Allah Ta'ala. Tapi mungkin tidak mungkin tempat kasino, tempat lembah-lembah kuda. Kecuali juga kalau hidayah Allah Ta'ala nak dapat. Dengan rasa bersalah berjudi. Yang salah melarau dengan perlombaan-perlombaan yang buat untuk judi sebagainya. Yang salah larau dengan permainan yang larau. Boleh jadi dengan sebab itu, ia sudah tidak mustahil. Namun kita tentunya faham juga bahawa tempat yang terbaik tentunya di masjid, tempat-tempat musalla, tempat perhimpunan orang baik-baik, tempatnya gitu. Pun tidak mustahil tempat begini juga tempat ada orang jahat. Maksudnya tempat ada orang nafsu jahat. Tempat begini juga ada datangnya orang-orang yang jahat, orang yang fajir, orang mujrim dan semacam nafikan. Namun lazimnya sinilah tempat yang terbaik untuk membina syakhsiah, untuk membersihkan jiwa. Allah menjelaskan sendiri, innama ya'muru masjidallah man amana billah wa yawmil akhir wa qama as-salah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah ila akhir. Ayat ini menjelaskan bahawa tempat inilah tempat sebaik-baiknya, semulia-mulianya untuk membina syakhsiah, untuk membina diri, kekuatan nafsu, jiwa, dan mempertingkatkan nafsu daripada ammarah kepada bergerak pada lawamah, kepada mulhimah sebanyak, dan akhirnya pada mutmainah, lebih tinggi pada radiyah dan seumpamanya. Sebenarnya saya masih tunjukkan masjid lama begini sebab bukan soal lama, soal baru, soal di hati. Namun lazimnya masjid lama yang dibina dasar taqwa, dibina duit-duit yang halal, dan bercampur aduk dengan duit syubhat dan haram, maka lazimnya, saya ulangi, lazimnya biasanya lebih tenang, lebih bahagia di situ. Tak masjid di mana, katanya di Kelang, katanya masjid tu dekat Pulau Jawa, Allah Alam. Mana-mana begitulah yang terbaiknya. Maksud saya jangan pandang masjid indah, yang tersohor, yang terkenal saja. Tapi ingat juga bahawa asas mendirikan masjid, membina masjid itu ambil kira daripada bentuk fizik masjid ini dan pengurusan masjid sunni ambil kira supaya dia tidak kepada kemegahan, tidak kepada berbangga-bangga. Tak menafikan masjid besar, masjid hebat, kaya yang hebat-hebat tu. Tapi yang penting hati dia jaga supaya jangan berbangga dengan besarnya masjid, dengan mahalnya masjid, canggih masjid tapi hati tidak canggih. Hati tidak bersih. Ada sebab sombong, takabur, tidak akan membawa kepada kebersihan jiwa. Ya, jelas hadis menunjukkan bahawa masjid berfungsi sebagai pendidik, tempat mendidik, tempat tarbiyah, tempat latihan. Dia jelas dalam hadis 7 golongan yang dapat naungan nanti, di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang hati tergantung dengan masjid. Dia masuk masjid solat, tapi tak nafikan malah lebih dekat solat berjamaah di masjid itu sendiri. Itu jelas dalam hadis Nabi SAW. Dan juga masjid jugalah tak dapat nafikan. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَدَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Menjelaskan bahawa mereka mana-mana kumpulan, mana-mana kelompok umat, jamaah atau individu juga berada di masjid, tempat tazkirah begini, tempat membaca kitab Allah, muzakarah kitab Allah, mentafsir Al-Quran dan seumpamanya. Di sini tempatnya berkumpulnya para malaikat mendoakan kebaikan untuk mereka begitu. Tidak nafikan. Tidak sebut tempat-tempat lain, tidak di pasar, tidak di kelab golf, tidak dalam tempat. Saya tak nafikan semua itu keperluan semasa jika digunakan dengan baik. Sedikit tentang kisah tentang sejarah nafsu. Walaupun kisah ini ada kaitan Israiliyat, namun Israel ini kaedahnya la tusaddiqu wa tukadzibu. Jangan percaya sepenuhnya, jangan dusta sepenuhnya. Jika baik, ada panduan, ada pengajaran, ambil pengajarannya. Kisahnya begini. Sebelum kita ada kitab Tanbihul Ghafilin. Ketika Allah menciptakan akal,
Allah berfirman, wahai akal, di Melayukan dia terjemahnya, wahai akal, menghadaplah aku. Maka akal menghadap Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, wahai akal, berbaliklah engkau. Lalu akal pun berbalik menurut perintah Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, wahai akal, siapa kamu? Siapa aku? Man ana? Siapa aku? Lalu akal menjawab, engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu yang dhaif dan lemah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai akal, tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tadabbarun, ulul albab berkaitan dengan akal. Allah muliakan akal jika digunakan untuk kebaikan. Setelah Tuhan menciptakan nafsu pula. Dah bertanya, wahai nafsu, menghadaplah aku. Nafsu tidak menjawab dan sebaliknya mendiamkan diri. Allah Ta'ala berfirman lagi, siapa engkau dan siapa aku? Dan semua berkata, akulah aku dan engkau lah engkau. Setelah itu Allah Ta'ala menyiksanya dengan dalam neraka jahim selama 100 tahun. Dan kemudian mengeluarkannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, siapa engkau dan siapa aku? Dan nafsu berkata, akulah aku, engkau lah engkau. Itulah sombong, takabur, egonya nafsu ini. Lalu Allah Ta'ala masukkan nafsu ke dalam neraka jin wa'an lapar. Selama 1 tahun telah dikeluarkan, maka Allah bertanya pada nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Dan dia pun menjawab, nafsu mengakui bahawa aku adalah hamba-Mu dan engkau Tuhanku. Maka kesimpulan pada sejarah ini dikatakan, berpuasalah. Dengan berpuasalah, puasa sebenar puasa itu akan menundukkan nafsu, akan mengalahkan nafsu, akan menumbangkan nafsu yang ammarah bisu itu dengan lapar, dengan berlapar. Maka difardukan puasa. Puasa ini antara kefarduan perintah Allah yang berlaku sebelumnya, umat sebelumnya. Sebab Allah fardukan pada man qablakum, umat sebelumnya. Allah fardukan bukan pada umat Muhammad saja, juga umat sebelumnya. Daripada Adam AS sampai Muhammad SAW. Yang itu Dan puasa merupakan tarbiyah ruhiyah dengan rohani. Puasa adalah ibadah yang padat dengan hikmah. Tarbiyah ruhiyah dengan rohani. Tak menafikan di sana ada juga tarbiyah akliyah dan jasadiah. Dan puasa itu akal lebih cerah, lebih mantap, lebih sebagainya. Juga jasad. Namun di sana yang lebih utama tertinggi adalah tarbiyah ruhiyah. Ramadan disebutkan sebagai madrasah taqwa. Madrasah taqwa. Madrasah bukan makna surau atau madrasah ataupun musalla ataupun menasah atau berbaisah. Dan madrasah itulah tempat latihan, tempat pengkajian, tempat melatih diri, akal, ruh supaya mendekati Allah SWT. Itu nama madrasah asalnya, daripada dirasah. Orang yang berpuasa terikat dengan sejumlah pantang larang yang berkait terus menolak sifat-sifat mazmumah. Orang puasa, hakikatnya gitu. Hakikatnya orang puasa itu terikat dengan sejumlah pantang larang yang berkait terus dengan menolak sifat-sifat mazmumah seperti sombong, takabur, riya, sum'ah, kedekut dan sebagainya. Nah itu yang perlu dijaga bukan hanya aspek sah dan batal, fiqh, tetapi juga aspek adab, ruh dan semangat berpuasa sendiri. Ini masalah kita. Sekian lama kita menjaga makan, minum dan bukan batal puasa zahir. Tapi lupa berpuasa segi adab. Terbiah adab. Puasa ruh, mendidik ruh. Dan semangat berpuasa sendiri sebagai berfungsi untuk mendidik umat. Mendidik jiwa. Mendidik rohani. Mendidik sebuah masyarakat. Sebuah jamaah. Jadi insan yang muttaqin. Insan tunduk hanya kepada Allah Ta'ala. Sebab itu banyak hadis yang berkaitan kelebihan berpuasa ini. Hingga Allah menyebut dalam satu kursinya, as-sawmun li wa ana ajzi bih. Hadis panjangnya, kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanah asyra amsalihah ila sab'ati mi'ah dha'fin. Wa Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal diberi ganjaran, ditulis, dicatat oleh para malaikat. Kecuali saum puasa, aku akan beri sendiri. Maknanya sangat penting. Kerana orang solat orang nampak, haji orang nampak, zakat nampak, amalan semua nampak, dia puasa tak nampak.
Yang tak makan, semua tak makan. Tapi puasa itu di hati. Maka sebab itu, saumun li wa ana azibih. Dan fungsinya besar. La'alakum tattaqun. Kalau solat, peranannya adalah tanhal fahsya munkar. Kalau haji, yashul manafi'a lahum. Kalau zakat, tazkiyah. Tutahhirum tazkihim biha. Tapi yang tertinggi makam ialah la'alakum tattaqun. Ini puasa. Ingat, ada kaitan besar dengan hati. Bila sebut soal soal dalaman, maka berkenaan hati. Hati kita ini disebut hadis sebagai idza salahat fal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada kulluh. Dia baik hati ini, betul darah nama-nama ini, salat jas kulluh, baik semuanya. Idza fasad wasa seluruhnya alal qalb, hati. Maka sebab ada kata niat. Penting kita niat puasa. Kita betulkan niat nawaitu sama wadin. Itu hafal mereka. Dibincang soal awal bulan, setiap malam bagai-bagai. Tapi niat berterusan. Setiap saat ketika niat. Jangan menyimpang. Sebelum solat, Allahu Akbar itu niat solat sampai ke salam. Maka puasa juga. Niat berpuasa itu pada malamnya sampai bukanya. Aku nak puasa. Aku puasa. Ana saim, ana saim. Tidaklah ada sebut begitu dalam fiqh. Tapi hakikatnya begitu. Kalau orang kita buat tak baik, ana saim. Orang ajak kita mengumpat, ana saim. Orang cerita tentang tak baik, ana saim. Itu saim. Itu adalah sebuah hadis yang biasa bincang-bincang orang. Sedikit kita tentang kisah Nabi SAW. Kita tahu Nabi SAW dibedah dada berapa kali. Tapi hadis ini menunjukkan semasa bagi dalam masa kecil. Atahu Rasulullah SAW Jibril alaihissalam huwa yal'ab ma'al ghilman fa'akhadhu fasara'ahu fashaqqa an qalbihi fastakhraj al-qalb. Panjang ceritanya, saya ringkaskan. Nabi sedang bermain kanak-kanak di tempat zaman budak-budaknya lagi. Kemudian didatangi oleh Jibril alaihissalam, mengambilnya, membelah dadanya, mengeluarkan hatinya dan dia basuh sebagainya. Cerita ringkas itu, air zam-zam dan sebagainya. Kemudian dilepaskan, dia dibebaskan. Kemudian semua budak nampak. Budak nampak. Wajah al-ghilmanu yas'auna ila ummih. Anak-anak nak balik beritahu ibu ayah mereka. Itu ibu lah. Jadi saya masukkan ibu ayah keluarga mereka bahawa sekian-sekian berlaku pada Muhammad SAW. Kemudian baliklah dalam keadaan yang pucat. Tak apa. Dan dia tanya bahawa semua khilaf. Berapa kali balik. Tapi ini hadis sahih menunjukkan bahawa Nabi pernah berdada. Ada juga dikatakan masa sebelum Isra Mi'raj. Tinggalkan pencang itu. Tapi sahihnya bahawa Nabi pernah berdada. Apa kita perlu belah dada juga? Apa kita perlu belah dada juga untuk bersih hati? Tidak. Itu untuk Nabi SAW. Tapi untuk kita, diperintahkan tubillah, taubat dan nasuha. Taubat itu sebagai bentuk simbolik kepada belah dada. Belah dada. Membuang kekotoran. Membuang sifat mazmah. Diisi dengan kebaikan. Gitu kan. Sebab Nabi SAW sendiri, bersabda, wallah inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min 70 marrah. Di tempat lain 100 marrah. Nabi berkata, aku ini istighfar aku setiap hari lebih 70 kali. Ini bentuk belah dada untuk kita umat ini. Nabi yang maksud itu bertaubat istighfar 70 kali. Bagaimana kita? Jadi untuk mencernihkan jiwa, membersihkan jiwa, menyinarkan hati ini dan membuang kekotoran dan perbanyakkan taubat dengan ikhlas, dengan sedar. Astaghfirullahalazim. Saya tidak menyebutkan terus, sekadar untuk semua orang maklum, lafaz taubat ada menambah dengan Rabbana tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna ala alla na'ulu dzambina abada. Tubna taubat, nadimna menyesal, azamna berazam tidak lakukan lagi. Itu di antara maksud taubat. Perbanyakkan taubat dengan ikhlas, dengan jujur, dengan datang berhati. Dan jangan lupa setiap hari membaca istighfar. Penghulu istighfar ni, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca pagi 3 kali. Dan insya-Allah jika kita mati pada hari itu Allah mati kita dalam keadaan iman. Jika petang juga begitu. Namun begitu, sebaik mana amalan kita,
Sebenarnya zikir kita, ingat, jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang jahat. Ada orang menafikan, atau boleh juga. Ya, saya setuju boleh. Dengan syarat kita punya power lebih kuat pada orang jahat. Power kebaikan kita, iman kita. Kalau tidak, kita tenggelam dengan kejahatan. Tadi saya menggambarkan kisah seorang orang yang berkawan dengan orang penjual misk, jual minyak atar, minyak wangi. Walaupun tak beli, dia akan rasa bau sikit. Tapi kalau orang yang welding, kerja tempat besi sebagainya, walaupun dia tidak weldingnya, tidak menempa sebagainya, tapi ada tempiasan bunga api kena juga. Maka jangan berkawan orang asing, orang jahat. An-nas, dia ada sebutkan bahawa kita ini mudah terikut dengan sahabat kita. Siapa sahabat kita? Apa kawan kita? Dalam bahasa Arab sebut, kasut yang kiri tak sama. Mesti sama. Kalau kasut tu jungle boat, yang kiri kanan bersama juga. Kasut capal juga. Jangan sebelah jungle boat, satu capal. Itu pelik. Samanya, tak mungkin orang yang baik kawan mesra dengan orang jahat. Kalau dia kawan juga, dia akan jadi jahat. Tapi itu, saya ulangi, jika dia memang dia hebat, dia kuat, iman dia hebat, maka kemungkinan boleh juga dia bersama orang jahat, tapi orang jahat dia baik. Tapi pada lazimnya yang baik kalah orang jahat. Kecuali kekuatan dan kebaikan lebih hebat daripada yang jahat. Sikit lagi tentang saya tinggalkan, yang kita hafal dua ayat ini yang juga tentang kejiwaan. Nafsu wa ma sawwaha fa'alhamaha fujurha taqwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ingat bahawa nafsu ini milik Allah Ta'ala. Allah cipta nafsu ini. Allah ilham nafsu ini fujur dan takwa. Dan berjayalah mereka-mereka yang membersihkan jiwa ini. Dan rugilah orang yang mengotorinya. Bersih dengan zikrullah. Bersih dengan mendekat orang baik-baik. Bersih dengan salat berjamaah. Salat dengan berkawan orang baik. Tazkirah dan umpamanya. Nafsu kita hendaki. Moga tercapai maksud kita hidup ini sebagai dapat nafsu mutmainnah. Yang sebutkan irja'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Banyak perkara yang berkaitan dengan ini. Yang lebih besar lagi adalah afra'aita man ittakhadha ilahu hawa. Tidak akan melihat orang yang bertuhan ke hawa nafsunya. Sangat berbahaya. Tidak kira orang alim, orang jahil, pemimpin atau rakyat boleh jadi semua ini. Bertuhankan nafsu. Nafsu ammarahnya. Nafsu untuk kontra tauhid, kontra akidah, kontra syariat, kontra yang baik-baik. Seperti kita nafsu itu didik untuk mencintai kebaikan, membenci kepada kemungkaran. Sedikit tentang inhazul qulub. Kita dalam Jumat berkata, sungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi bila kena air. Ni saya ringkaskan untuk ni. Boleh baca catatan ini. Besi itu mudah berkarat dengan bercampur air. Orang tanya Rasulullah, bagaimana wahai Rasulullah, bagaimana cara untuknya? Perbanyakkan kasrat zikrul maut pada Al-Quran. Banyakkan ingat mati. Yang pasti akan datang. Dan baca Quran. Ingat mati bukan mati. Maksudnya ingat mati itu tiap hari kita dapat berita daripada WhatsApp group, daripada Facebook, daripada Twitter, daripada berbagai kematian berlaku setiap saat. Malah setiap hari mungkin pada saya setiap hari ada kawan kita meninggal. Kawan kita meninggal. Saudara kita meninggal. Jiran kita meninggal dan ramai meninggal. Maka kenapa tamat pengajaran? Bila pengajaran bahawa insya-Allah ingat mati itu kita akan terhindar daripada melakukan maksiat. Dan tilawah Quran, baca Quran. Ya, Quran dibaca Ramadan, alhamdulillah. Quran pun Ramadan dibaca. Baca Quran dengan memahami isi kandungan. Betul tak nafikan bahawa membaca Quran itu satu huruf baginya 10 pahala. La aku alif lam harf walakin alif harf lam harf lam mim harf. Tetapi apakah sekadar itu dengan mengejar pahala? Apa sekadar itu untuk mengajar banyak kali khatam? Kita kena faham isi kandungannya. Berapa lama kita sedang baca Quran? 20 tahun. Berapa kali khatam?
20 kali. Itu paling yang paling malas. Katakan begitulah. Mungkin ada yang tidak baca Quran. Tapi nak tanya, berapa yang pernah mengkhatam untuk baca maknanya? Ya, jangan tidak nafikan dia pun dapat pahala, tapi tak mau lebih dari itu memahami makna Quran. Berapa ramai untuk khatam tafsir Quran? Ramadan untuk ini kita bertekad nak baca Quran, sedang baca Quran, akan terus baca Quran dan mengerti makna Quran dan tafsirnya. Kau dapat sekali khatam tafsir Quran di mana-mana kita tafsir. Ambil paling kecil tafsir Nur Ihsan misalnya, atau yang besar sikit dan sebesar sikit. Sekali mencukuplah hidup ini. 60 tahun dah tak pernah khatam satu tafsir pun. Alangkah malangnya. Alangkah malangnya. Alangkah malangnya. Ya, khatam berkali-kali. Makna pun tak faham. Jauh daripada tafsir Quran. Di masjid tidak tafsir Quran. Kalau ada satu juzuk, kemudian pindah. Ada satu juzuk lagi, guru berhenti. Dan berbagai. Cuba bertekad untuk khatam satu tafsir Quran. Qurtubi ke apa Jalalain ke ataupun Faham ke atau Al-Manar ke sebagainya, sekali khatam, insya-Allah berkat, insya-Allah berkat, insya-Allah berkat. Saya ringkas sekali lagi. Iqra Quran fi al-wa'id yawm al-qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran. Dia akan datang pada kiamat untuk menjadi bani lawyer kita, untuk bantu kita, insya-Allah taala. Tapi ingat, baca dengan penuh tadabbur. Baca dengan penuh penghormatan. Baca dengan kasih sayang dan untuk beramal dengan Quran. Bukan baca sekarang untuk bertanding, untuk menunjuk, tidak. Ingat. Dan tanda ciri orang beriman. Hasil daripada pembersihan jiwa. Hasil baca itu adalah iza zikrullah wajilat qulubuhum. Iza zikrullah wajilat. Dibaca Quran, disebut nama Allah, wajilat, gemetar. La tulis alaihim ayatuhu, la tulis alaihim ayatuhu. Dibaca Quran, zadat di mana? 3 perkara sini. Sebut nama Allah, gemetar. Membaca Quran, dibaca Quran, dia tambah iman, bertawakal. 3 soalan. Tanya diri sendiri. Pernah kita gemetar hati? Pernah bertambah iman? Pernah tawakal? Semuanya ada alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ramadan boleh 8 hari. Masih ada lagi untuk membina diri supaya disebut Allah, gemetar. Wajilat qulubuhum. Membaca 1 atau 2 ayat Quran, kita dah zadat imanah, zat imanah. Dan sentiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala setelah berusaha dan berikhtiar semampunya. Dan tanda orang tadi iman. Itu ialah mutmainnah. Orang-orang yang telah menerima iman sepenuhnya, iman masuk sepenuh dirinya, dan redha dan apa yang tentukan. Sabar atas ujian. Syukur dan nikmat dan redha atas apa yang tentukan. 3 perkara. Syukur, sabar dan redha. Syukur dan nikmat Allah berikan, Masya Allah nikmatnya tak terhitung, tak kira. La tuhsuha. Bersyukur nikmat. Sahabat dan ujian Allah pelbagai ini. Dan redha atas apa yang Allah tentukan. Redha insya-Allah ta'ala. Jadi manusia yang mutmainnah. Tatma'innul qulub insya-Allah ta'ala. Zikir. Disebut tadi kan, baca Quran. Di antara zikir besar, baca Quran. Jangan berlalu hari-hari anda menekan dan baca Quran. Tentuan zikir yang lain yang kita amalkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebanyak-banyak mungkin. Banyakkan zikir. Bazkur rabbaka katsiran fasabbih bil asri. Pagi dan petang. Antara zikir pagi petang, kita baca ma'as-salat. Yang kubra, yang surah. Zikir-zikir lain kita baca pagi petang. Zikir harian, zikir lepas solat, zikir itu dan zikir ini. Baca sebut Allah, Allah, Allah. Juga zikir. Dan kami di zaman-zaman budak-budak dulu diajar untuk zikir Allah, Allah, Allah. Dan kami juga menghafal kitab Nahun. Dipanggil Ma'dan Jurmiyah. Al-kalamu wal-lafzul murakkab mufid. Misalnya. Al-kalam wal-lafzul murakkab mufid. Allah tak murakkab. Tapi mufid. Hanya Allah, tidak ada lain. Tak perlu murakkab. Hanya Allah sudah cukup. Bahwa tidak lain hanya Allah. Sebab Allah, Allah, Allah. Dan waktu yang sama berbagai akan zikir. Ulama-ulama zikir. La ilaha illallah. 1000 kali. Atau berapa kali ya. Kemudian tukar Allah, Allah, Allah. Kemudian subhanallah. Kemudian lain pula subhanallah bihamdi. Dan dia pelbagai gitu. Maka dia akan lebih gembira, lebih senang dengan zikir-zikir ini. Terserah. Satu zikir terusan Masya Allah.
Tapi kalau sebahagian digaris guru kami dulu bahawa pelbagaikan zikir itu supaya kita lebih seronok lebih mengenal. Sekali kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah azim bihamdi, subhanallah azim berbagai. La ilallah. Tapi tentunya ya akhir kalimah kita berdoa supaya kita di akhirnya kalimah la ilaha illallah, kerana jaminan Allah Taala bahawa siapa yang mentakhir kalimah hidupnya dengan Allah dapat jannah. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu untuk bertutur jika tidak beramal dengan konsep tauhid, akidah Islam yang sebenarnya itu. Saya sekarang bahawa banyak zikir antaranya ya Allah, la ilaha illallah, ya hayy qayyum, la haula wala quwwata illa azim, Allahumma salli Muhammad, ya istighfar. Juga tahlil, takbir, selawat dan sebagainya. Banyak lagi lah yang berkaitan dengan zikir ini, dan sikit tentang merosakkan hati. Merosakkan hati kita, melalaikan hati kita, banyak ketawa. La tuksud dhahak, la tuksud dhahik, fa inna kasud dhahik tumitul qalb. Jangan banyak ketawa. Banyak ketawa berdekah-dekah maka hingga hilang, mati hati. Dengan ceramah pun ketawa, dengan khutbah pun ketawa, dan ketawa sudah ada juga, akhirnya hidup ketawa, akhirnya hati kita mati. Juga soal banyak bermizah, berkalam. Kalam boleh macam melawak. Disebut i'adul kalam min al-mazhi biqadri ma yu'ta al-ta'am min al-milh. Berikan bicaramu itu dalam segi gurauan sekadar garamlah makanan. Atau kata al-mizah fil kalam kal milh fi ta'am. Lawak dalam percakapan itulah macam garam makanan. Jadi awas, jangan terlalu banyak ketawa. Banyak berseronok sangat, penggembira sangat, lawak. Dan boleh bercakap. Boleh lawak maksudnya, tapi jangan melampau. Hingga sebelum masak makanan, garam terlalu banyak. Nabi pernah melawak. Yang kisah begini. Nabi pernah sebut bahawa akhbiru, Nabi nyatakan seorang ahli syurga tidak ada orang tua. Panjanglah tuan-tuan baca sendiri yang saya catat di sini. Tapi akhirnya makcik itu menangis-nangis kerana tak dapat syurga. Nabi kata bersahabat, akhbiruha annaha la taruha wa hiya ajuzun. Inna Allah Ta'ala yaqul, inna ansha'nahunna insya faj'alnahun abkaran urban atraba. Jadi akhir nanti di syurga ini semuanya muda-muda belaka. Gitu ya. Dan yang merosakkan hati nantinya melaknat, maki hamun dan sebagainya ini, maka jauhkan semua itu. Maafkan saya dan kita cukuplah sekadar kita sekarang petang ini sebelum berbuka puasa, sebelum sungkai. Tapi itulah secara gopoh kapas sedikit. Namun saya ingin menyampaikan sesuatu yang amat besar sebenarnya berarti saya itu supaya kita berusaha berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk bersihkan hati ini. Kita bersihkan kaitan, bersihkan kalau membersihkan pergagalnya, hati kita bagaimana? Sedangkan hati inilah, ruhnya akan bawa jumpa Allah Ta'ala nanti. Hari yang tidak ada apa-apa balasan, tidak ada ganjaran, tidak ada bantuan, tidak apa-apa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak faedah apa-apun, mal wala banun. Harta benda nak bina dan keluarga sebagainya. Mereka datang hati yang salim. Wallahu a'lam. Aku qawli hadza astaghfirul azim. Li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.